Okey, Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, Alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan lagi bersama dengan Yang Berbahagia Tuan Haji Muhabir bin Ibrahim, penulis buku Nota Pewaris Jutawan. Okey. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar? Waalaikumsalam, baik-baik. Alhamdulillah. Syukur. Okey. Okey, Alhamdulillah. Okey. So, macam mana cuaca dekat Melaka Tuan Haji hari ni? Ini cerah. Hari tapi cerah macam nak hujan tadi. Tapi macam nak hujan tapi tak hujan. Yelah. Sini Penang hujan tadi petang sekejap. Okey, terima kasih Tuan Haji meluangkan masa Tuan Haji untuk berkongsi lagi dengan saya malam ni berkenaan dengan nilai tanah pusaka sekarang ni. Sebab yang lepas tu ada perkongsian-perkongsian soalan-soalan yang tak dapat dijawab. Jadi adalah orang tanya saya kalau boleh buat live lagi dengan Tuan Haji, ada soalan-soalan yang mungkin mereka akan tanya. Kalau kita tengok pada minggu lepas kita dah sharekan berkenaan macam mana proses Tuan Haji melalui proses buat pusaka maksudnya melalui menguruskan harta pusaka arwah bonda sehingga mendatangkan manfaat. Kemudian ada penyewa sampai hari ni dan bertahan sampai hari ni ya Tuan Haji. Alhamdulillah. Dan saya rasa tips-tips yang lepas tu adalah tips-tips yang ilmu manfaat yang boleh diguna pakai yang dikongsikan oleh Tuan Haji lah. Okey. Kalau tengok hari ni ada satu soalan yang dia minta saya tanya dengan Tuan Haji lah. Mungkin Tuan Haji boleh bagikan pandangan. Okey. Boleh saya baca Tuan Haji soalan ni sebab dia soalan boleh, personal. Sila. Okey. Kebiasaannya payah nak jumpa pengajian kitab faraid di masjid dan di surau. Soalan dan penjelasan saya untuk dijawab panel malam ni ialah pengalaman saya turun outreach dan street dakwah didapati kebanyakan mereka yang tinggal di atas tanah yang belum difaraidkan. Maksudnya belum diuruskan pusaka ni. Okay, mereka ini juga ada pengetahuan agama yang mendalam. Ada juga beberapa kes tapak pengajian agama berada di atas tanah yang belum difaraid. Mungkin masyarakat tak faham isu faraid sebab tak banyak pengajian faraid dijadualkan di masjid dan di surau. Apakah caranya pihak Tuan menyediakan solusi? Dia minta pandangan ni Tuan Haji untuk kes-kes tanah yang tidak lagi diuruskan tapi duduk dekat atas tanah tu. Macam mana pandangan Tuan Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Puan Suhaili kerana dapat jadi moderator sekali lagi dalam sesi perkongsian kita pada malam ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada mungkin penonton-penonton dan pendengar-pendengar yang dapat sama-sama mengikuti program sesi perkongsian ni lah. Sebenarnya bila kita bercakap tentang tanah pusaka, apa yang Puan Suhaili tanyakan tadi, dia sememangnya banyak berlaku kes-kes sebegini. Tanah pusaka yang belum dibahagikan atau belum difaraidkan, yang nama masih lagi atas nama si mati, di atas tanah tersebut mungkin ada masjid, ada surau, ada sekolah agama dan mungkin juga ada rumah-rumah ataupun kediaman para waris. Sedangkan tanah yang berkenaan bukan nama pemilik rumah yang berkenaan ataupun tanah berkenaan masih lagi nama si mati dan bukan harta wakaf. Sedangkan kita tahu tanah berkenaan didirikan masjid ataupun surau ataupun sekolah agama. Apa yang mungkin saya boleh andaikan berlaku adalah dalam kes mungkin tanah berkenaan dibina masjid, surau, sekolah agama dan sebagainya,
pemilik asal ataupun si mati mungkin pada ketika hidupnya dia telah mewakafkan tanah. Kita tak tahu, kita kena semak. Saya cuma nak menjawab dari segi senario yang mungkin berlaku. Jadi bila beliau mewakafkan, pada ketika itu mungkin dari segi kita punya prosedur wakaf, mungkin sebelum mereka dan sebagainya tidak ada lagi institusi agama yang betul-betul terurus ataupun sistematik. Jadi tanah berkenaan atas nama si mati dan diturunkan dari satu generasi kepada generasi atas satu amanah ataupun kepercayaan dan pesanan. Kalau katakan kita dalam keadaan sekarang senang, kalau kita nak wakafkan tanah, kita boleh saja berurusan dengan Majlis Agama Islam di negeri masing-masing. Tapi dalam kes yang lama ni mungkin agak sulit lah. Tetapi jika kalau kita sebagai pemilik, kita hidup-hidup, walaupun nama tanah itu nama moyang kita, tapi telah pun didirikan masjid ataupun surau ataupun sekolah agama, institusi pendidikan agama yang lebih usia yang lebih tua daripada kita, mungkin pada masa itu memang telah ada satu penyerahan wakaf daripada mungkin moyang kita, datuk kita kepada pihak berkuasa pada ketika itulah. Cuma kesilapan ketika itu, tanah berkenaan tidak ditukar milik. Maksudnya kalau ikut kanun tanah negara, tanah berkenaan tidak ditukar milik lagi, jadi masih lagi atas nama milik si mati, dan bila si mati meninggal dunia, tanah berkenaan tidak dikuasakan atau tidak diuruskan oleh waris. Jadi sehinggalah beberapa ketika tanah berkenaan masih lagi nama si mati, sedangkan institusi ataupun sekolah agama yang berkenaan telah pun berjalan berpuluhan tahun. Jadi pada saya, satu perkara yang mungkin kita boleh selidiki adalah mungkin kena berurusan dengan pihak masjid ataupun surau yang berkenaan lah. Tanya asal usul, mungkin ada dokumen-dokumen dekat masjid tu yang menyatakan, mungkin ada surat ke dan sebagainya. Ataupun kalau kita bernasib baik, mungkin ada saksi-saksi yang masih lagi hidup. Jadi mungkin dia boleh mengesahkan bahawa memang betul si mati dulu datuk kita memang berniat dan menyerahkan tanah berkenaan untuk diwakafkan. Cuma pada ketika itu tanah berkenaan tidak dipindah milik. Sebab pada saya mudah saja, pihak masjid ataupun pihak berkuasa agama tidak akan semena-menanya buat bina masjid ataupun surau di atas tanah orang lain atau tanah bukan milik mereka kan. Jadi mungkin kita tak tahu. Sebab mungkin proses ni dah lama. Jadi apa yang boleh dibuat oleh para waris, mungkin mereka boleh bersangka baik dan menguruskanlah. Mana menyerahkan secara undang-undang, secara teratur. Kalau perlu dipanggil semua waris dan diserahkan atau pindah milik kepada pihak berkuasa agama yang berkenaan dan selesaikan proses berkenaan, sebab datuk kita memang telah berniat untuk mewakafkan tanah berkenaan. Dan tak perlulah kita rebut lagi tanah tu, sebab ada kes-kes di mana tanah berkenaan dijadikan sebahagiannya surau dan juga sebahagiannya tapak wakaf untuk perkuburan. Jadi ada waris yang menuntut. Jadi betul waris boleh menuntut, tapi dia akan dapat dengan kubur-kuburnya sekali lah. Tapi pada saya lebih elok dapatkan saksi ataupun dokumen-dokumen yang berkenaan dan kita uruskan. Kalau belum ditukar nama, panggil semua waris, kita uruskan, kita serah kepada pihak berkuasa berkenaan, tukar nama dia pejabat tanah, dan mungkin insya-Allah kalau niat datuk kita baik, pahala wakaf tu akan dapat kepada datuk kita, dan kita tak perlu nak rebut lah. Sebab itu telah pun mungkin diniatkan oleh kita punya moyang ataupun datuk, dan kita bantu untuk uruskan, untuk muktamadkan, untuk selesaikan, dan insya-Allah kita pun dapat, insya-Allah kita akan dapat pahala yang sama lah kot, insya-Allah. Betul Tuan Haji. Sebab dulu-dulu proses wakaf ni kadang-kadang menggunakan wakaf mulut. Wakaf tak ada perjanjian apa-apa atas kepercayaan. Yeah. Tapi zaman lah ni kalau kami galakkan menyerahkan proses tu kepada pihak berkuasa lah. Contoh Majlis Agama Islam, dan didaftarkan supaya pengurusan dia selepas kematian pemegang amanah tu lebih terjamin lah. Terutama untuk kes-kes yang macam dah didirikan pusat pengajian agama, madrasah kan. Okey. Apa yang Tuan Haji kongsikan tu betul lah. Memang banyak ada juga kes-kes yang
wakaf, dah buat dah buat masjid, dah komplit semua, rupanya geran dalam nama tu masih nama arwah mungkin moyang yang datang menuntut dia, biasa cucu cicit lah biasanya. Ya, betul. Okey. Tuan Haji, kalau tak silap minggu lepas perkongsian kita yang pertama, Tuan Haji ada bagi tahu tanah tempat sekarang yang Tuan Haji punya ni telah disewa oleh penyewa yang lama. Maksudnya mengekalkan penyewa yang lama. Boleh tak kami tahu bagaimana Tuan Haji mengekalkan atau mencari kualiti penyewa tu sehingga dia boleh bertahan bertahun-tahun ya? Saya rasa tak mudah tu. Okey, dia apabila kita ingin menyewakan ataupun memajak tanah yang berkenaan, kita perlu selektif untuk memilih penyewa. Maksudnya satu, kita kena tahu apakah kalau katakan memang penyewa ingin memulakan ataupun menjadikan tapak tanah kita sebagai satu lokasi perniagaan, kita tak boleh nak menyerahkan bulat-bulat atau 100% kepada bakal penyewa. Kita juga kena buat homework sendirilah. Maksudnya kalau katakan penyewa berkenaan ingin menyewa tanah kita untuk, katakan contoh, saya buat contoh pada 2 minggu lepas, nak buat katakan kedai ataupun kios menjual kraft tangan. Tapi kalau katakan memang kita bukan tempat pelancongan, tak sesuai. Ataupun kita duduk, tanah kita tu dekat jauh daripada katakan pantai ataupun kolam ataupun tasik ataupun kolam renang. Tapi nak jual alat-alat mainan yang berbentuk pelampung dan sebagainya, memang tak sesuai. Orang takkan. Jadi kita juga kena buat homework. Jadi kalau katakan tanah yang lebih kepada komersial ni, biasa tanah-tanah yang letaknya di tepi jalan. Kalau katakan yang memang tak di tepi jalan, mungkin lebih sesuai mungkin peternakan, pertanian dan sebagainya. Tapi kalau yang tepi jalan ni, bila kita memilih penyewa tu, satu, yang pertama sekali, kita kena nilai apakah bisnes penyewa yang penyewa nak jalankan atas tanah kita. Maknanya bisnes yang viable, yang boleh yang boleh maju dan ada permintaan. Seolah-olah kita yang juga terlibat dengan penyewa tadi, seolah kita yang juga pengendali perniagaan itu. Sebab kenapa begitu? Sebab kalau katakan perniagaan ni tak maju ataupun tidak berkembang, dia akan menjejaskan pulangan sewa kepada kita ataupun bayaran pajak kan kepada kita. Itu kepentingan kita lah. Yang kedua, kita kena tengok juga dari segi pribadi penyewa ni sendiri. Kalau katakan memang dia ada pengalaman, mungkin dia dah pernah buka perniagaan atau bekerja dalam perniagaan yang sama di tempat lain, dia nak mulakan perniagaan sendiri, tak mula lagi bekerja dengan orang, mungkin itu juga yang kita kena timbangkan. Saya tak cakap kita tak boleh timbangkan orang yang first time niaga ni nak cuba-cuba, boleh. Tapi kemungkinan dia gagal atau tidak memahami aspek-aspek perniagaan yang dia nak ceburi nanti, sebab dia jadi first project atau first business dia nak venture, dia nak teroka, kemungkinan gagal tu berlaku. Sebab pengalaman saya begini, saya pernah nak sewakan tanah kepada penyewa. Apabila proses tambakan tanah dibuat, hujungnya dia tak dirikan apa-apa bangunan atas tanah tu. Saya pun tak tahu apakah penyewa berkenaan telah tak berminat lagi nak menyewa, ataupun dia telah kehilangan modal, ataupun dia maknanya penyewa ni dia menghilangkan diri. Kita tak tahu, dia pun tak jumpa saya, tak telefon saya. Jadi kita anggap sampai satu ketika cukup tempoh setahun tempoh sewaan tu tamat, maknanya kontrak tu tamat lah. Jadi kita kena cari penyewa yang lain. Jadi kita kena tahu apakah bisnes perniagaan tujuan dia sewa tanah kita atau pajak tanah kita, dan kualiti dari segi pengalaman, kemahiran dia untuk terjun atau memulakan perniagaan di situ, dan juga aspek-aspek lain. Contoh,
kita kena tahu juga kalau katakan dia bekerja dengan ataupun buka perniagaan dengan lain atau berkongsi dengan orang lain, kalau dia dah pecah kongsi, agak apakah sebab dia pecah kongsi. Jadi kita kena tahu, sebab itu menunjukkan bagaimana kita menganalisa kualiti bakal penyewa kita. Kita tak boleh nak semua yang nak menyewa tanah kita boleh bagi macam tu saja. First come first serve. Dia bukan tak boleh ikut. Prinsip tu tak boleh. Kita kena selektif. Selektif. Maknanya kita tengok bakal penyewa kita, adakah bakal penyewa kita akan mampu membayar bayaran sewaan secara bulanan dengan kita kena pastikan perniagaan dia ada sambutan, dan dia bila maju kita boleh dapat kesewaan bulanan secara tetap dan tidak ada kelewatan. Sebab saya pun ada pengalaman. Ini kesilapan kita lah dari segi pemantauan. Maknanya bila penyewa ni dia lewat bayar, dia akan drag dan melibatkan bayaran bulan-bulan ke depan tu, dan ini memang kita akan ada kerugian sedikit. Jadi kita kena tengok balik dan pastikan tarikh pembayaran sewaan tu dipatuhi. Dan kalau tidak dipatuhi, kita kena berkeras lah. Itu sebab saya suka sarankan bila kita sewa atau pajak tanah pusaka kita ni, ada perjanjian rasmi official dengan bakal penyewa atau bakal pemajak. Satu lagi adalah bila kita setuju dengan bakal penyewa ni untuk menyewa tanah kita, satu perkara juga yang kita kena pastikan adalah apabila proses tanda tangan dan sebagainya tu selesai dan kita telah lantik seorang peguam yang berkelaikan, berpengalaman dan biasa menguruskan sewaan tanah ini, kita kena juga kerap tengok perniagaan beliau. Maksudnya kita mungkin boleh datang sebulan sekali atau 2 bulan sekali, kita pantau adakah perniagaan beliau ni dapat sambutan. Apakah masalah-masalah yang beliau hadapi. Sebab bila kita tak pantau, mungkin timbul satu masalah, kita telefon dia, kenapa tak masukkan duit sewa? Dia cakap perniagaan dia tak berapa bagus lah, sedangkan mungkin bagus je perniagaan dia pun, sebab kita tak pergi tengok berapa ramai customer dia setiap hari ataupun setiap malam. So kita pun percaya. Jadi kita tak mahu perkara-perkara begini akan menyebabkan kita rugi. Sebab kita kena ingat bila kita sewakan tanah, kita harapkan pulangan, dan kita mungkin juga kena tahu yang waris juga harapkan pulangan sebagaimana kita harapkan pulangan. Jadi kita kena pastikan setiap bulan itu, kalau katakan 10 atau 7 hari bulan, setiap bulan, awal bulan, bayaran sewaan mesti dibuat. Dan kalau tak dibuat pada tempoh-tempoh tertentu, kita kena ambil tindakan tertentu lah. Betul Tuan Haji. Besar tanggungjawab tu Tuan Haji nak memastikan. Kemudian adakah mungkin Tuan Haji memilih tu interview ke penyewa tu? Ada tak? Ya, betul Puan. Interview tidaklah macam kita interview datang minta kerja. Interview maksudnya biasanya penyewa ni kita akan jumpa dia, atau kalau dia tak tahu tanah tu di mana, kita akan bagi location ataupun beritahu tanah tu di mana. Kita minta dia datang tengok tanah tu sebelum dia bersetuju. Maknanya kita tengok tanah ni sepadan ni dari sini ke sini. Maknanya berapa luas dia, kita bagi maklumat sedikit lebih kurang. Jadi semasa tu kita tengoklah dia ni macam mana. Satu, kita boleh tanya dia apa perniagaan yang nak dibuat, sebab kita kena masukkan jenis perniagaan tu dalam perjanjian. Berapa lama agak-agak dia nak sewa. Kalau katakan kita tanya dia berapa harga yang dia mampu atau dia tawarkan. Jadi maknanya kita buat homework untuk dapatkan kita bina data ataupun maklumat. Macam kita buat survey lah, data collection kan. Kita tanya dia secara langsung, secara tak langsung, sebelum ni kerja apa atau berniaga di mana. Jadi kita boleh menilai dari segi kemampuan dia. Dari segi kemampuan dia. Kalau dia cakap dia baru nak berniaga, kita cakap sudah. Maksudnya ada risiko bila kita ambil
bakal penyewa yang baru-baru nak berjinak berniaga, dia pun tak tahu nak berniaga macam mana. Jadi ada risiko, bukan saya cakap kita tak boleh ambil, tapi ada risiko. Jadi bila pengalaman saya, bila kita interview tu kita tanya soalan-soalan yang wajib yang kita nak tahu. Jadi soalan-soalan dari maklumat soalan tadi, kita balik kita buat homework lah. Mungkin sekarang ni kalau katakan dia ada Facebook, tengoklah Facebook dia macam mana. Kalau katakan dia nak buka ni cawangan yang kedua dia, tanya dia kedai dia sebelum ni kat mana, kena pergi tengok kedai dia. Tapi jangan beritahu lah kita akan tengok kedai dia, kita macam pergi buat spying lah kan, buat spying lah, tengok perniagaan ni. Jadi kita dapat maklumat secara langsung dan secara tak langsung. Jadi semasa kita buat keputusan tu, kita buat keputusan yang mungkin ada risiko, tapi risiko dia mungkin agak minima. Sebab kita tak boleh gunakan prinsip first come first serve. Siapa yang datang, kita akan bagi keutamaan kepada dia. Tak, kita kena kumpul. Katakan kita dalam masa kita letak 2 minggu. Jadi kita kena layan. Katakan dalam 2 minggu tu katakan 5 orang kan. Jadi 5 orang tu kita pilih, tak semestinya dalam masa 2 minggu 5 orang tu kita kena pilih salah satu. Kalau kita tak puas hati, mungkin kita kena iklan semula. Kita kena very selective. Benda ni bukan benda yang simple lah. Dia tak semudah yang kita fikir. Tapi bila kita buat selalu, kita tanya soalan yang wajib, soalan jumpa yang sama, jadi kita boleh analisa, boleh berbandingan orang ni macam mana, si B macam mana, si C macam mana. Jadi at least kalau kita pilih pun, kita pilih bakal penyewa yang kurang risiko untuk dia tak bayar sewa kita. Ya, begitu detail sekali Tuan Haji ya, nak memastikan supaya tak ada masalah di masa depan. Betul, sebab kita nak buat kerja sekali. Macam saya kan, saya nak buat kerja sekali dan saya tak mau buat kerja berulang kali. Maksud kalau katakan dia tak boleh bayar sewa, katakan ada tunggak sewa, kita kena tuntut tunggakan tu. Dan kita kena cari penyewa baru, itu satu kerja lain. Bila cari penyewa baru, kita kena buat iklan, kita kena jumpa, kita kena interview. Proses yang panjang, jadi merugikan masa kita untuk jangka masa yang lama lah. Betul-betul. Dan mula-mula cerewet tu berbaloi lah ya, bila kita dapat kualiti penyewa. Yelah, kalau dia boleh bertahan dalam masa 10 tahun, maknanya kita buat kerja sekali dan kita dapat faedah tu berulang kali sampai bila-bila sampai dia tak mau berniaga dan sebagainya. Tapi insyaAllah kalau tempat tu okey, saya rasa tak ada masalah. Bisnes pun okey, dia pun ada modal yang cukup dan kita pun rasa tak banyak kerja nak buat 2-3 kali nak cari-cari. So 20 tahun dia bertahan tu, bagi saya dia seorang mungkin pembayar sewa yang bagus. Tak semestinya Puan. Oh tak semestinya ya? Tak semestinya. Yelah, okey. Sekejap, saya ada satu soalan ni. Saya show dekat sini. Okey. Andainya, boleh nampak tu aja ya, saya share dekat screen. Boleh. Okay. Andainya atas tanah pusaka yang ramai waris diusahakan oleh salah seorang dari waris-waris itu, sama ada getah atau sawit. Adakah waris yang mengusahakan tanah tersebut hanya perlu membayar sewa tanah kepada waris lain atau berkongsi hasil tanah tersebut? Sebab pengusaha tanah tersebut keluarkan modelnya sendiri. Oh, okey. Ini kes tanah pusaka yang ada satu waris yang menguruskan tanah pusaka. Dia tanam, mungkin dia tanam sawit atau getah kan, ada hasil kan. Okey, macam mana tu pandangan Tuan Haji tu? Okey, ni Kapten Ida Kapten Ida ni apa, dia askar ke? Okey Puan, soalan ni bagus, saya suka soalan ni sebab dia kadang-kadang bila kita jadi macam penceramah dalam kalau kita buat training, kita tak tahu apa yang kita punya peserta, apa persoalan di pihak peserta atau di fikiran peserta. Jadi bila ada pertanyaan tu kita dapat tahulah, jadi kita dapat jawab terus kepada persoalan. Okey, memang betul kebanyakan tanah pusaka akan ada atau mempunyai pemilik yang ramai. Dan apabila pemilik yang ramai ni bukan semua pemilik mereka nak memiliki tanah berkenaan. Tapi semua mereka nak memiliki tanah berkenaan secara purata lah, secara umum.
Tapi bukan semua mereka nak memajukan tanah berkenaan. Kan? Apa yang berlaku, dia juga terjadi pada dalam kes saya lah kan. Dalam kes saya pun berlaku. Maknanya tanah ada ramai pewaris, tapi yang nak memajukan, yang nak mengusahakan bukan semua waris. Kadang mungkin seorang atau dua orang. Kan? Okey. Baguslah kalau ada pewaris yang ingin memajukan. Cumanya, waris yang ingin memajukan tanah, sama ada nak buat bangunan ke atau dia nak memajukan untuk pertanian atau ternakan, perkara pertama dia kena dapatkan ialah persetujuan daripada semua waris. Maksudnya semua waris bersetuju untuk mungkin nak dia boleh jadi beberapa kaedah. Boleh jadi nak memajakkan, boleh jadi juga waris nak menyewakan, ataupun waris juga nak orang cakap apa? Nak memberi, nak cakap macam mana memberi pinjam. Memberi pinjam. Maksudnya kalau memberi pinjam ni dia tak perlu bayar apa-apa lah. Dia tak bayar apa-apa. Dia mungkin sebagai token ataupun seguati dia bayarkan sewa bagi semua pihak waris, semua waris. Itu tak ada masalah. Tapi pada saya, walaupun dia nak bagi pinjam untuk mungkin setahun ke 2 tahun, 3 tahun kepada salah seorang waris, dengan waris sebagai saguati dia bayarkan sewa tanah berkenaan untuk tempoh yang berkenaan. Walau macam mana pun dia kena ada perjanjian lah. Walaupun perjanjian tu tidaklah perlu jumpa peguam. Tapi untuk sewa dan juga pajak ini, kena satu ada harga yang dipersetujui oleh semua waris dan kena ada perjanjian. Katakan contoh, bahagian waris tu berapa? Kan biasa kalau kita dah bagi pusaka 1/16, 2/33, okey. Jadi satu bahagian tu berapa? Kalau kita nak kadarkan, dia terpulang kepada tawaran dan juga budi bicara penyewa dan juga pemberi sewa lah. Tak semestinya ikut harga pasaran, tapi kalau nak ikut harga pasaran pun terpulang lah. Jadi benda tu lebih teratur. Jadi kalau berlaku apa-apa, contoh macam ni, kita nak tanam getah atau tanam kelapa sawit. Kelapa sawit ni ataupun getah ni kita tak boleh nak sewa dalam masa 3 tahun. Sebab sawit ni yang saya difahamkan selepas 5 tahun baru kita dapat kutip hasil. Jadi kalau selepas 3 tahun pemilik tanah nak tanah dia balik, kita rugilah. Kalau nak macam tu, dalam perjanjian sewaan dan juga pajakan, kena sebut dalam perjanjian berkenaan jika sekiranya penyewa ataupun pemilik nak tanah berkenaan atau tanah mereka semula sebelum tempoh katakan 10 tahun atau 25 tahun itu tamat, maknanya pemilik kena bayar ganti rugilah kepada pengusaha sebab tak adil kepada pengusaha tadi. Apa-apa pun dia terpulang dan bergantung kepada persetujuan antara pemilik dan juga yang juga waris dan juga waris yang juga yang nak mengusahakan tanah berkenaan. Saya tidak berapa syorkan jika tidak ada perjanjian. Sewaan pajakan mesti ada perjanjian supaya jika berlaku apa-apa kepada waris, sama ada waris yang mengusahakan atau waris yang memberikan sewaan tadi kepada anak-anak atau waris dia bila berlaku kematian, tidak berbangkit apa-apa. Katakan contoh kan, ayah dia memang beri sewa, perjanjian tak ada, meninggal si ayah, kemudian si anak mengambil kuasa dan menjadi pemilik yang baru, dia boleh je minta supaya pengusaha tadi keluar ataupun dia nak balik tanah berkenaan dalam keadaan asal, boleh sebab tak ada perjanjian. Sebab itu untuk sewa dan pajakan ni saya lebih syorkan supaya ada perjanjian hitam putih. Walaupun kita kena bayarlah sedikit wang kepada peguam, tapi saya ingat berbaloi. Berbaloi. Jadi begitu Puan. Betul Tuan Haji. Lebih baiklah ada perjanjian lebih jelas lah sebab perjanjian ni dia bertahun-tahun ada bukti.
Okey, satu lagi soalan daripada Kapten Ida juga, daripada soalan tadi. Okey. Pada pandangan Tuan Haji, mana lebih praktikal? Sewa tanah atau pajak atau kongsi hasil tanah tu? Kadang-kadang ada waris yang tak kenal pasti disebabkan susugala waris yang panjang. Jadi diusahakan dulu tanah pusaka tersebut supaya memberi manfaat kepada waris. Okey, sebenarnya kalau soalan ni dia cakap waris tidak dikenal pasti, soalan tu tak timbul. Apabila tanah pusaka telah diturun milik, kita dah tahu siapakah waris tanah pusaka berkenaan. Ini mungkin dalam keadaan tanah pusaka yang tak diturun milik lagi, dia tak buat pembahagian. Memang kita celaru. Kalau tak diturun milik lagi, macam mana kita nak sewakan? Sebab pemilik tu dah meninggal, kita nak buat kontrak, kita nak buat perjanjian macam mana? Tak boleh. Contoh kalau katakan kita salah seorang waris. Jadi salah seorang pemilik tanah berkenaan. Katakan ada 4 orang pemilik. 3 orang masih lagi hidup termasuk kita dan seorang meninggal dunia. Kalau katakan kita nak sewakan, tanda tangan tu mesti keempat-empat orang. Kalau katakan orang keempat itulah pemilik dan meninggal dunia, nak tanda tangan macam mana? Memang tak boleh jadi perjanjian. Maksudnya soalan tadi, soalan tanah yang belum lagi diturun milik, yang belum dibahagikan. Jadi mana-mana tanah pusaka yang belum lagi dibahagikan, tidak akan boleh diusahakan tetapi tidak akan boleh dibuat perjanjian. Jadi bila tak ada perjanjian ni berlaku, apa yang boleh berlaku adalah kalau berlaku kemungkinan di pihak kita dan juga di pihak penerima sewa atau penyewa, kita akan ada masalah. Kita akan ada masalah besar. Saya sangat tidak galakkan kita tidak ada sebarang perjanjian sebab ini menimbulkan risiko kepada pemilik tanah. Jadi kalau katakan memang tanah berkenaan memang telah diturun milik, kalau soalan dia manakah yang lebih lebih menguntungkan, sama ada sewa ataupun pajak, pada saya dua-duanya menguntungkan. Cuma kita kena tengok dari segi practicality. Maksudnya begini. Kalaulah katakan contoh tanah kita mungkin orang nak buat sewa untuk tanam kata kelapa sawit lah. Dan kita tahu kelapa sawit ini biasanya dalam masa 25 tahun. Jadi kita tak perlu nak sewa. Sebab sewa ni 3 tahun saja kita kena renew. Jadi kita kena buat perjanjian baru dan sebagainya. Jadi menyusahkan kita. Kalau katakan 25 tahun, bagi dengan setiap perjanjian 3 tahun, kita kena sign perjanjian berapa tahun? Jadi betul kita satu perjanjian tu kos katakan RM500. Katakan RM500 lah. Maknanya kalau katakan 25 tahun, kita ada katakan 7 perjanjian, 7 perjanjian kali 500. Dah ada 3,500. Itu kalau tak naik lah dia punya kos perjanjian tu. Kalau naik. Okey. Apa yang berlaku adalah begini kalau kita nak buat pajakan, kita kena pastikan bayaran itu dibuat pada tahun pertama ataupun pada ketika perjanjian pajakan itu ditandatangani. Kita jangan ambil bayaran pajakan setiap tahun. Kecuali dalam perjanjian pajakan, kita ada kenaikan setiap 2 tahun ke, setiap setahun sekali ke dan sebagainya. Katakan 25 tahun. Setiap 2 tahun ada kenaikan, katakan 10% ke, 20% ke, tu pulang pada kita lah, 8% ke kan. Tapi saya lebih suka kalau kita buat pajakan, bayaran itu diambil pada ketika perjanjian itu ditandatangani. Katakanlah begini, katakan sewa sebulan katakan RM200 kali dengan 12 kali dengan 25 tahun. Jadi berapa? Jadi itulah bayaran pajakan yang kita kena ambil ketika perjanjian pajakan dibuat. Dia berbeza dengan sewaan.
sewaan ini kita boleh naikkan ketika kita buat perjanjian baru. Dan kenaikan ni bergantung kepada kita punya wisdom lah. Wisdom. Kan kalau katakan kita tengok tadi kedai makan yang kita sewakan tu, kedai dia ramai satu malam tu, katakan 50 orang ke 100 orang datang. Tak, ini yang kita kena buat puan. Sebab itu nilai tanah ni bukan nilai tanah tu. Nilai tanah pusaka kita ni nilai kebijaksanaan waris. Nilai kebijaksanaan waris akan meningkatkan nilai tanah pusaka. Nilai tanah pusaka tidak boleh naik dengan sendirinya. Kita yang naikkan nilai tanah pusaka tu. Jadi kalau kita survey, satu malam 50 orang lah. Kalau satu orang RM10, berapa pendapatan dia satu malam? Puan boleh kira sekarang. Jadi itu sebab saya cakap tadi, kita kena tengok, kena pantau dari jauh kan bagaimana bisnes penyewa tanah kita ni. Kita jangan serah bulat-bulat sebab kita ada kepentingan. Itu maksud saya. Jadi berbanding dengan saya dah selesaikan pajakan. Jadi pajakan saya lebih suka ambil bayaran pajakan sekaligus pada waktu ataupun semasa proses tantangan pajakan itu dibuat. Kenapa? Sebab katakan contoh, puan boleh kira tak 200 kali 12 kali 25 tahun berapa 200 kali 12 kali 25 tahun. 60,000. 60,000. Mungkin dengan 60,000 tu kita boleh beli sebuah rumah kos rendah. Kan? Betul. Bila kita 25 tahun kita akan kehilangan pendapatan daripada tanah pajakan kita. 25 tahun kita tak boleh buat apa tanah tu sebab kita telah pajakkan kepada si Anu bin si Anu. Jadi kita tak ada pendapatan. Jadi dengan 60,000 tadi, kita boleh mungkin rumah murah ke, rumah 40,000, 50,000. Jadi kita sewakan rumah yang berkenaan, jadi kita boleh dapat pendapatan bulanan. Tapi biasanya bila dapat duit besar ni, waris akan bertanya, bahagian aku berapa banyak. Sebab itu kita kena bincang dengan waris bahawa kita melihat tanah pusaka ini bukan setahun, bukan 2 tahun. Tanah pusaka ini bagaimana kita boleh kembangkan supaya aset pusaka ini berkembang, bukan semakin mengecil tapi semakin mengembang. Itu maksud saya. Okey, kita pergi kepada sewaan. Sewaan ini kita boleh buat untuk perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang memang mungkin bersifat jangka pendek. Katakan contoh dia nak tanam sayur, sewaan lah, tak payahlah pajakkan. Sayur ni kita maknanya dalam masa beberapa bulan boleh dapat hasil. Jadi kita boleh tamatkan ataupun penyewa pun boleh tamatkan pada bila masa sebab dia punya turnover tu pendek kan. Okey. Kenapa begitu? Sebab kadang-kadang bila kita buat sewaan, dalam masa yang sama kita cari penyewa lain. Dan jadi maknanya kita cari peluang lain dan mungkin peluang tu lebih besar. Katakan contoh, ada satu syarikat oil company yang berhasrat nak cari tanah untuk buat petrol station. Jadi kalau katakan kita pajak tanam sayur 25 tahun, kita rugilah. Sedangkan dia punya tu kita boleh bagi katakan 2 tahun kita punya sewaan kontrak tu. Selepas 2 tahun kita boleh katakan contoh 6 bulan lagi sebelum tamat 2 tahun tu kita boleh cari siapa yang berminat untuk tanah kita untuk buat bisnes yang lebih besar, yang lebih menguntungkan kita dan menguntungkan waris. Maksudnya adalah bila kita sewakan tanah tu, kita jangan berpuas hati, tak apalah, dia dah sewa, kita samalah setiap tahun, kita naikkan 10% okey, kita biar. Tak. Apakah peluang lain lagi yang kita boleh cipta dari tanah tersebut? Kita kena, peluang-peluang tu kita kena cari. Kadang-kadang peluang tu dia tak datang sendiri. Kita kena cari, kita kena teroka, kita kena dapatkan, kita kena buat survey. Jadi macam saya cakap tadi, kalau katakan sewaan tu kita boleh pendekkan, kita boleh yang kedua kita boleh naikkan sewaan dia
setiap kali pembaruan sewan itu dibuat. Jadi kita ada kenaikan modal atau kenaikan keuntungan ataupun paling tidak pun kita punya pendapatan tu dia menyamaan ataupun tidak dimakan inflasi lah. Kalau kita tak naik RM200 tu dalam masa 10 tahun, 200 pada tahun pertama dengan RM200 pada tahun yang ke-10 berbeza puan. Kalau Betul. sebab naik tu bukan kita tamak ataupun untung. Tak. Naik tu untuk memastikan nilai duit tu sama. 10% ke 8% ke, bergantung kepada kita lah. Bergantung kepada kita dan bergantung kepada kemampuan. Kemampuan menyewa. Itu pendapat saya puan. Ya. Jadi sebenarnya kena juga tahu masuk dalam bisnes orang tu jugalah Tuan Haji ya. Kena tahu, kena pantau. Ibarat macam kita pun owner of the business lah. Betul. Sebab nak make sure. Jangan serahkan bulat-bulat kepada penyewa kepada pemajak. Jadi kita kena ambil berat, kita ambil tahu sebab itu adalah harta pusaka kita dan kita kena majukan harta pusaka yang kita diberikan amanah itu dan kita kena kreatif untuk menaikkan nilai tanah pusaka kita. Macam saya cakap tadi, nilai tanah pusaka tetap pada nilai kita, bukan nilai tanah pusaka tu. Kita yang menaikkan nilai tanah tu tak ada apalah. Kebijaksanaan kita yang menaikkan nilai tanah tu. Tapi kalau tengok sekarang ni kebanyakan waris dah dapat penyewa, tinggal bila masalah baru nak cuba selesaikan. Itu kira bagus lagi puan. Kalau dia dapat penyewa, dia tinggalkan macam tu, dia fikir setiap bulan dia dapat duit sewa, itu kira bagus lagi. Ada antara tanah pusaka yang tidak dimajukan langsung. Tidak dimajukan langsung. Itu banyak tu Haji, macam saya cakap yang lepas lah, kesedaran ni kita dah buka banyak, macam-macam yang kita tengok secara live, secara berita ke akhbar, memang cerita tanah pusaka ni selesaikan, harta tak dituntut banyak. Tetapi tindakan waris tu masih lagi tidak mencapai apa yang sepatutnya. Masih anggap harta pusaka ni tak apalah, biarlah, leceh lah kan. Puan, saya minta maaf cakap lah, saya minta maaf dulu Orang kita ni dia banyak vitamin M. Oh, vitamin M? Maksudnya apa tu Haji? Dia malas. Sebab kalau tengok pada perkongsian Tuan Haji ni sebenarnya saya tengok banyak benda yang kita kena cari, terutama ilmu lah. Ilmu dan pengurusan harta pusaka kat Malaysia ni dia bukan hanya pada sudut syariah tapi dia ada sudut sivil, terutama hartanah kan, melibatkan dua undang-undang lah, undang-undang syariah dan undang sivil. Kita ada faraid dan juga kita ada undang-undang hartanah. Jadi benda ni sebenarnya tak mudah. Pengurusan dia tak mudah dan agak rumit, lagi lama dibiarkan, lagi bertambah rumit, lagi bertambah sukar nak diselesaikan walaupun harta tu sekadar 1 ekar atau 2 ekar sahaja. Okey. Betul. Okey, tak ada soalan lagi. Kita dah jawab soalan tadi berkenaan dengan sewa dan pajak dan saya rasa apa yang Tuan Haji share tu memang sangat-sangat saya pun tak terfikir sampai ke situ Tuan Haji. Bila Tuan Haji kata ada ambil duit pajak kan setahun, lepas tu boleh beli lagi rumah dan generate lagi sewa daripada situ kan. Okey. Itu yang saya buat Puan. Ya. Itu yang saya buat. Macam Tuan Haji, untuk pengurusan pusaka ni ada buat satu company ataupun mungkin koperasi keluarga ke atau macam Tuan Haji? Okey. Apabila kita menyewakan tanah atau memajakkan tanah dan ada pulangan atas tanah berkenaan, ada satu lembaga yang dia akan memerhatikan pendapatan setiap individu kan. Jadi lembaga ni akan memastikan setiap pendapatan tu ada kenaan cukai lah. Jadi bila kita dapat secara bulanan dan tanah ni adalah tanah pusaka yang katakan pendapatan dia agak besar, kita boleh masukkan duit atau pendapatan atau sewaan tadi pada akaun kita lah. Tapi masalah akan berlaku bila lembaga tadi akan mengira pendapatan itu adalah pendapatan kita. Walaupun pendapatan tu kita bagikan kepada waris-waris.
takkanlah kita nak minta penyewa RM200, contohlah RM200 RM200 masukkan dalam 5 akaun. Tak praktikal lah, tak praktikal lah. Jadi biasa ini dibagi kepada seorang, dan kalau kita yang jadi waris yang diberi tanggungjawab, kita akan memasukkan atau bahagikan. Jadi kita akan mana lembaga ni akan dapat mengesan duit ni dan ia dikira sebagai pendapatan kita lah. Jadi mungkin waris lain tidak dicukai tapi kita dicukai. Jadi ada masalah sikit. Jadi saya apa yang macam saya buat, kita buat satu holding company yang kita lantik sebagai syarikat yang menguruskan dari segi kalau katakan ada pengurusan tanah ni. Jadi company ni akan uruskan, dan kita waris kena setuju semua pendapatan ni akan dibayar bukan kepada waris, walaupun waris sebagai tuan tanah tu, tapi dibayar kepada company tadi. Dan company tadi dipunyai oleh semua waris yang berkenaan lah. Jadi lebih senang. Kalau kena cukai pun, cukai tu dibayar oleh company lah. Itu yang saya buat begitu. Dia lebih tersusun dan kita ada akaun, kita ada apa semua, jadi lebih telus lah. Kalau katakan macam ni, bila kita masukkan duit sewaan atau pajakan kepada akaun kita, akaun bank kita, dia bercampur dengan duit kita. Duit kita. Jadi waris lain tak nampak, waris lain tak tahu. Jadi mungkin ada salah faham, ada salah. Jadi kita tak mahu ada unsur-unsur kecurigaan ataupun salah sangka. Jadi bila dia masuk kepada satu akaun yang berasingan daripada akaun kita, dan semua orang boleh lihat akaun itu dan boleh dibentangkan, dan kalau dari segi pengurusan kewangan syarikat tadi tidak dimonopoli oleh kita seorang, jadi sudah tentulah mereka tak boleh nak sangka yang buruk-buruk kepada kita lah, kan? Sebab kadang-kadang kita tak cakap tentang 100-200. Kita mungkin nanti akan bercakap tentang mungkin 50,000, 60,000, 100,000. Pengalaman saya, kalau dalam kes pampasan saya tu lebih daripada 100,000. Jadi kalau kita tak masukkan daripada akaun yang berasingan daripada akaun kita, jadi kita akan ada masalah nanti dengan waris-waris. Betul. Kita akan ada masalah. Jadi seeloknya kena buat satu akaun yang berasingan lah. Kalau kita tak buat akaun syarikat pun, kita boleh buat akaun bersama, kan? Akaun bersama. Katakan kita tak mahu buat syarikat sebab mungkin susah dan sebagainya, sebab mungkin tanah tak banyak, pendapatan pun tak banyak. Jadi buat akaun bersama. Maknanya kalau katakan ada 5 atau 3 pemilik, akaun bersama tu ditadbir oleh 3 orang. Jadi keluar masuk duit tu diketahui oleh ketiga-tiga orang tadi. Jadi tak timbul curiga dan juga salah faham lah. Betul. Lebih transparent lah Tuan Haji ya, semua. Okey, sebab saya rasa itu lebih pengurusan lebih mudah kot, macam Tuan Haji cakap yang lepas lah. Sebab bila kita buka macam tu, ada orang bahagian dia kecil, ada orang bahagian dia besar. Jadi bila buka dalam satu tu, dia lebih adil, lebih transparent. So tak ada isu-isu di belakang lah. Betul. Okay. Dan saya rasa apa yang kita share malam ni sebenarnya berbalik juga kepada ilmu yang perlu dicari oleh waris dalam urusan pengurusan, mungkin ilmu hartanah, sebab ada akta-akta yang mungkin kita perlu tahu Tuan Haji. Betul. Tuan Haji sendiri pun study juga berkenaan dengan akta-akta yang berkaitan dah. Sudah tentu puan, terpaksa. Memang kita kena belajar, kena membaca, kena bertanya, kena buat sendiri. Kalau tidak, kita takkan tahu bagaimana proses sesuatu perkara tu. Itulah, tapi bila cakap pasal ilmu ni macam Tuan Haji cakap tadi lah, maaf cakap orang kita M ya. Malas mencari ilmu. Dia ada banyak vitamin M. Vitamin M. Jadi bila tak ada ilmu, jadi itu yang jadi pengurusan. Kadang-kadang pusaka ni menimbulkan satu isu perbalahan.
macam-macam lagi sebab tak faham tentang sepatutnya macam mana ia diuruskan, dan pembahagian tu pun kadang-kadang macam ada isu-isu yang kami hadapi juga, bahagian tak besar mana tetapi disebabkan ada nama dalam geran, itu yang menyebabkan proses tu pending bertahun-tahun sampai ada kematian lah. Tu yang tadi tu soalan saya rasa soalan Kapten Ida tu berkaitan dengan generasi ke generasi ni, dia tak diturun milik, kemudian ada waris yang konon-konon nak nak uruskan, tapi mungkin berhubung dengan kepala waris saja, tak berhubung dengan waris-waris yang lain kan. Rupanya bila selepas 10-20 tahun isu tu timbul kan. Tapi Puan, satu perkara, saya suka melihat apa-apa isu pun, saya melihat apa-apa isu pun, saya melihat terlebih dahulu dari perspektif yang positif. Katakan contoh dalam kes tadi, tanah pusaka tidak lagi tidak dibahagikan. Katakan dia pun tak kenal, mungkin moyang ke datuk dia masih mati tanah tu. Jadi dah banyak waris tapi tak diturun milik. Inilah peluang dan inilah masanya dia menguruskan tanah berkenaan untuk difaraikan atau untuk dibagikan. Dan dalam masa yang sama, walaupun dia terpaksa mengorbankan sedikit wang ataupun masa ataupun tenaga, dia akan dapat berjumpa kaum keluarga dia. Ini manfaat yang dia akan dapat. Kan? Sebab bila dia jumpa waris, katakan tanah moyang dia. Kan? Sudah tentu dia akan berjumpa dengan semua saudara mara dia lah. Dia tak akan jumpa orang yang tak ada berkaitan dengan moyang dia. Nampak tak? Jadi maksudnya dia akan berjumpa dengan semua saudara mara dia yang walaupun pada sebelum itu dia tak kenal, dia akan kenal dan dia dapat menghubungkan silaturahim. Dan silaturahim ni yang Nabi ajar kita supaya kita jangan putuskan silaturahim. Jadi dia telah, katakan contoh, ada sepupu ataupun 3 pupu ke yang dia tak pernah kenal. Jadi dengan sebab dia uruskan tanah pusaka ini, dia dapat kenal 3 pupu dia. Jadi dia telah menghubungkan silaturahim. Nampak tak secara positif? Memang betul lah dia kena keluarkan tenaga, keluarkan belanja sedikit untuk cari waris, tanya dan sebagainya, buat homework. Tapi dia telah menghubungkan silaturahim. Dia berjumpa dan dia kenal semua waris moyang dia. Itu positif yang dia akan dapat. Sudah tentu pada saya bila dia dapat menghubungkan silaturahim yang telah terputus, dia dapat pahala. Di samping pahala dia menguruskan hak-hak waris lain yang tak nak, yang berhak sehingga kan mereka dapat hak masing-masing. Adakah itu bukan satu kebaikan? Betul Tuan Haji. Itulah yang paling utama sebenarnya, silaturahim terlebih utama berbanding harta yang kita nak uruskan tu ya. Asbab daripada harta tu dapat kenal, mungkin sebelum ni tak pernah kenal pun. Betul. Tak tahu kat mana, tiba-tiba rupa-rupa takut-takut rupanya jiran sebelah tu saudara ya. Betul. Okey, alhamdulillah. So saya rasa apa yang Tuan Haji share berkenaan dengan silaturahim tu mungkin Tuan Haji pun melalui proses tu lah ketika Sudah menguruskan. Betul Puan. Saya bercakap dari pengalaman saya sendirilah. Ada menguruskan pusaka nenek kalau tak silap saya dalam buku Tuan Haji. Cuma dalam konteks saya, maksudnya bila saya uruskan tanah pusaka ibu saya dapat berjumpa dengan adik-beradik, dia bukan saudara betul lah, maknanya adik-beradik angkat ibu saya. Dan saya tak pernah jumpa pun adik-beradik angkat ibu saya. Jadi dengan sebab saya uruskan harta pusaka tu, saya dapat jumpa adik-beradik angkat ibu saya. Jadi itu walaupun dia tidaklah macam kita adik-beradik betul kan, tapi at least mereka ni dulu-dulu memang saudara mara lah. Mungkin dah jauh. Tapi kalau kita tengok kaji atas-atas tu memang mereka akan bertemu dekat nenek atau moyang atau kita panggil apa yang kat atas tu kan, buyut dan sebagainya. Tapi maksudnya dengan peluang tu yang kita akan dapat jumpa lah. Betul Tuan Haji. Rasa seronok pula dengan perkongsian Tuan Haji ni, real story ya kawan-kawan berkenaan dengan perkongsian Tuan Haji ni. Jadi sebenarnya Tuan Haji memang ada cerita real story ni pada buku, dan saya difahamkan ada e-book juga Tuan Haji, Nota Pewaris Jutawan ni. Ada e-book dekat East Central. Saya bukan nak jual buku, yang saya minta maaf. Kalau tuan-tuan tak nak beli buku saya pun tak apa, tak ada isu. Tapi Puan Zaili dah belilah kan.
Saya bukan jual buku, tak, saya nak berkongsi pengalaman dan pengetahuan yang saya ada. Itu saja. Ya, betul. Tapi perkongsian tu, saya rasa dalam buku tu memang dia ceritakan semua dan saya pun ambil daripada sehingga saya dapat menghubungi Tuan Haji sendiri dan kita pun dah 2 kali kita share dan apa yang saya rasa Tuan Haji share ni memang sangat-sangat bermanfaat sebab kita nak buka minda masyarakat berkenaan pengurusan pusaka ni, jangan dibiarkan terlalu lama sebab tanah-tanah yang ada ni sebenarnya mempunyai nilai, macam Tuan Haji katalah dengan tanah ni ada jaminan hidup lah. Betul. Tapi bila kita macam saya sendiri melalui proses membantu ramai orang menyelesaikan tanah pusaka, walaupun tanah tu kecil, rumit sama je dengan tanah besar. Betul. Dan sebenarnya bila kita selesaikan, betul lah, bila kita selesaikan satu tanah pusaka tu sebenarnya satu ukuah lah, kemudian sebenarnya kita menyelamatkan keturunan. Itu pandangan saya lah. Sebab ada kadang-kadang dia orang buat rumah atas tanah yang bukan tanah hak milik. Bila jumpa baru tahu sebenarnya ini bukan tanah saya. Jadi bila penjelasan tu jumpa satu persatu kita explain dengan cara yang betul, insya-Allah sebenarnya kita cuma melamatkan arwah yang dah meninggal dan kita juga selamatkan keturunan dan generasi kita selepas itu. Betul. Tuan Haji? Betul. Setuju. Sebab tu saya rasa pusaka ni dia macam dekat dengan kita lah sebagai orang Melayu kan. Okey Tuan Haji, Alhamdulillah kita dah 1 jam bersama ni Tuan Haji. Ya, pukul 11. Okey, kita tumpang bulan puasa ni, Alhamdulillah kita dapat share. Mungkin ada kata-kata terakhir daripada Tuan Haji yang boleh Tuan Haji share bermanfaat untuk kami. Jadi kalau saya diberi kesempatan nak berinteraksi ataupun meninggalkan pesan kepada pendengar ataupun pewaris yang ingin memajukan tanah pusaka, pesan saya adalah kita lihat tanah pusaka ini sebagai satu aset yang boleh dikembangkan dan boleh diberikan manfaat kepada semua waris dan kita sebenarnya tak tahu potensi tanah pusaka ini yang sebenarnya pada saya jika kita kreatif dan juga kita ada usaha kita boleh dapat pulangan yang besar daripada tanah pusaka. Kita tak tahu. Jadi kalau kita tak buat apa-apa, tak jadi apa-apalah. Jadi kita bila kita usahakan sesuatu dalam masa tempoh yang mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, banyak penemuan yang kita jumpa, jadi banyak peluang yang kita mungkin akan dapat teroka. Jadi satu masa nanti mungkin dengan aset tanah pusaka yang mungkin kita anggap sekagang kera itu dia boleh berkembang dan kita boleh maju dan nilai ni akan meningkat. Jadi apa-apa pun dia bergantung kepada niat kita dan usaha kita daripada sekarang. Ya, betul. Okey Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak masa Tuan Haji. Betul-betul terima kasih banyak atas perkongsian ni dan saya harap apa yang kita share ni akan mendapat mungkin idea, mungkin manfaat kepada waris-waris yang mendengar. InsyaAllah kalau ada peluang mungkin saya boleh lagi jemput Tuan Haji. Puan. Ya. Sebenarnya dia nota Polres Jutawan tu dia ada sambungan. Ya. Ada sambungan. Cuma kadang-kadang saya tak ada masa yang betul-betul spesifik nak tengok balik. Memang telah ditulis tapi saya kena edit balik dan mungkin saya tak janjilah tapi manuskrip ni dah ada, cuma saya nak edit dan baiki, buat sedikit suntingan dan kalau saya ada rezeki dan kelapangan saya akan usahakan dalam tahun ini. Jika pendengar ingin membaca bukan sambungan tapi ada kaitan dengan pasal tanah pusaka juga, mungkin boleh doakan saya sihat, diberikan kelapangan masa untuk terus menulis, berkongsi berkongsi pengetahuan melalui buku. Sebab pada saya kalau macam perkongsian macam ni kita terhad. Maksudnya kalau katakan besok Facebook tutup, tak adalah ceramah saya ni atau perkongsian saya ni. Kalau buku tu dia dekat library, jadi mungkin boleh bertahan 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun. Jadi orang boleh cari balik dan boleh dapat manfaat. Saya lebih suka berkongsi dalam bentuk buku lah, dia sebab lebih tahan lama.
Ya, insyaAllah mudah-mudahan Tuan Haji. Saya sokong sangat. Saya tunggu Tuan Haji punya buku yang kedua. Mohon doakan saya mudah ada kesihatan dan kelapangan. InsyaAllah ada kelapangan tu. Okey Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Okey. InsyaAllah kalau ada kelapangan lagi, mungkin ada topik-topik yang menarik, kita boleh bersama lagi insyaAllah. Boleh Okay. insyaAllah. Okey, selamat berpuasa Tuan Haji. Ya, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.